Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar cara untuk merekod senarai daftar pemutang. Sebelum itu kita perlu kena tahu apa itu sebenarnya senarai daftar pemutang. Untuk apa kita buat senarai pemutang ni? Ia adalah bertujuan untuk merekod baki hutang pemutang. Pemutang ini sebenarnya siapa? Pemutang adalah apabila kita membeli barang secara hutang daripada pembekal. Jadi pembekal itu adalah kita kenali dia sebagai pemutang. Kenapa panggil pemutang? Sebab kita berhutang dengan pembekal ataupun kita berhutang dengan orang lain. Jadi bila masa kita nak rekod senarai daftar pemutang, kita perlu rekod pada setiap akhir bulan. Jadi contohnya pada bulan April bila kita buat akaun, di akhir bulan April pada 30 April, pada 30 April kita perlu membuat senarai daftar pemutang. Kenapa kita kena buat senarai pemutang? Sebab kita nak mengetahui baki hutang kita kepada pemutang kita. Sebab bila kita tahu baki dia, barulah kita boleh nak bayar hutang kita pada pemutang nanti. Okey, kita tengok macam mana format senarai daftar pemutang. Okey, kita tengok ada berapa lajur. Lajur pertama adalah muka surat dia, kita kena tulis, kita kena tulis nombor surat beranak, nombor siri pemutang kita. Kemudian lajur pemutang dengan siapakah pemutang kita yang ada dalam syarikat kita. Kemudian ada dua kolom, satu kolom iaitu kolom pemutang niaga dan satu kolom lagi iaitu pemutang lain-lain, dan kolom terakhir adalah catatan. Jadi macam mana kita nak rekod? Okey, kita perlu rekod pada kolom bahagian atas sekali, kita kena rekod pemutang niaga dulu. Okey, kita kena rekod pemutang niaga dulu satu persatu. Dan selesai kita rekod pemutang niaga, barulah kita boleh rekod pemutang lain-lain. Contohnya, let's say pada bulan ini kita ada dua pemutang. Jadi kita rekod dulu pemutang mana kita nak rekod. Kita rekod dulu pemutang niaga TC1, TC2. Kita rekodkan dulu pemutang niaga, dan selesai kita rekod pemutang niaga, barulah kita rekod OC. Siapa OC ni? Inilah pemutang lain. Selesaikan dulu pemutang niaga punya rekod, barulah kita rekod pemutang lain-lain. Okey, kita tengok macam mana kita rekod. Okey, apa kita nak buat? Pertama adalah kita perlu rujuk pada ledger pemutang. Kenapa kita kena buka ledger pemutang? Kerana dalam ledger pemutang lah kita boleh tengok baki akhir setiap pemutang-pemutang kita. Jadi kita tak ambil daripada buku belian, kita ambil daripada ledger pemutang. Sebab ledger pemutang lah akan menunjukkan baki akhir sebenar pemutang-pemutang dia. Jadi kita akan ambil baki tersebut, barulah kita rekodkan baki tersebut ke dalam senarai daftar pemutang. Jadi macam mana kita nak rekodkan dia? Kita tengok dia. Okey, ini contoh dia adalah, kita tengok Sentosa Trading. Ini adalah contoh ledger pemutang. Siapa dia? Sentosa Trading. Kita tengok surat beranak adalah TC1, company dia adalah Sentosa Trading, dan kita tengok pada baki akhir dia. Pada bulan 4 ini ada 3 transaksi. Macam mana kita tahu baki akhir? Kita tengok pada baris bawah sekali. Jadi baris bawah sekali kita tengok pada lajur baki, baris bawah sekali adalah RM3,936.20. Jadi inilah baki terkini Sentosa Trading. Kemudian barulah kita rekodkan pada muka surat, kita letak TC1 sebab ini adalah nombor surat beranak kepada Sentosa Trading. Kita letak TC1, kemudian pemutang. Siapa pemutang kita? Sentosa Trading. Kita tuliskan nama pemutang kita iaitu Sentosa Trading pada lajur pemutang. Kemudian kita letak pemutang niaga. Berapa baki dia? Baki dia adalah RM3,936.20. Jadi kita tuliskan saja di lajur ini RM3,936.20. Dan jangan lupa letak kurungan. Kenapa kita letak kurungan? Kerana ini adalah di bahagian, kalau kita tahu baki ini adalah di bahagian kredit. Pemutang adalah liability. Liability adalah, kalau kita pemutang adalah liability, liability adalah sebelah kredit rumah asal je. Jadi bila kredit kita kena letak kurungan. Sebab tu pemutang niaga kita kena letak kurungan. Ambil saja kita letak kurungan macam biasa.
Kemudian kita tengok contoh kedua, okey, contoh kedua kita tengok soalan bandat TC2. Kita tulis TC2, siapa punya selesa kekal enterprise. Kita tuliskan permintaan kita sebagai selesa kekal enterprise. Tengok baki akhir dia berapa, iaitu RM11,560. Kemudian kita tuliskan RM11,560. Okey, transaksi seterusnya adalah kita tengok. Kemudian kita tengok others creditors pula. Okey, penghutang pemiutang lain-lain. Kita letak OC1, nyaman selesa sediaan berhad. Siapa nama pemiutang kita? Nyaman selesa sediaan berhad. Kita rekodkan di bawah lajur pemiutang. Kemudian kita jangan letak, kenapa kita kena letak dekat pemiutang lain-lain? Kenapa kita tak letak di bawah pemiutang niaga? Sebab kita tahu OC merujuk kepada others creditor. OC adalah pemiutang lain-lain. Jadi kita letak di bawah lajur pemiutang lain-lain. Jadi jangan tersalah lajur. Kita kena ingat ada dua lajur, iaitu lajur pemiutang niaga dan pemiutang lain-lain. Jadi kita kena kenal pasti. Macam mana kita nak kenal pasti? Kita tengok pada surat beranak kita. Kalau surat beranak kita adalah TC adalah trade creditor. Dia adalah pemiutang lain. So kita akan letak dia dekat pemiutang TC adalah trade creditor, dia adalah pemiutang niaga. Jadi kita akan letak dia pada lajur pemiutang niaga. Macam juga TC2, dia adalah pemiutang niaga, kita letak pada lajur pemiutang niaga. Tetapi untuk nyaman selesa, dia adalah OC. OC adalah others creditor, dia adalah pemiutang lain. Jadi kita akan letak pada lajur pemiutang lain. Berapa banyak kita nak letak? RM1,770. Ada kurungan. Kenapa kita letak RM1,770? Kerana pada baki akhir pada ledger pemiutang nyaman selesa sediaan berhad adalah baki dia adalah RM1,770, yang membawa maksud bahawa kita masih lagi mempunyai hutang pada nyaman selesa sebanyak RM1,770 yang masih belum dibayar. Okey, kita tengok contoh seterusnya, selesa kekal enterprise. Kita tengok contoh seterusnya, iaitu Telekom Malaysia Berhad, OC2, others creditors 2. Okey, OC2, kemudian pemiutang siapa dia? Telekom Malaysia Berhad. Tuliskan Telekom Malaysia Berhad. Nak rekod kat mana? Pemiutang niaga atau pemiutang lain-lain? Kita perlu rekodkan pada pemiutang lain. Alright. Okey, itu sahaja. Kemudian bila akhir bulan ini kita perlu jumlahkan berapa banyak. Okey, kita akan jumlahkan, ada dua lajur yang kita perlu jumlahkan, iaitu lajur pemiutang niaga dan juga lajur pemiutang lain-lain. Campurkan saja. Okey, kita tengok lajur pemiutang niaga dahulu, RM3,936.20 campurkan dengan RM11,560. Kita akan tengok bahawa kita mempunyai hutang dengan pemiutang-pemiutang kita. Jumlah pemiutang niaga kita sebanyak RM15,496.02. Kemudian pemiutang lain-lain kita jumlahkan dia, RM1,770 campur dengan RM313.30. Kita akan tengok jumlah pemiutang lain-lain kita adalah sebanyak RM2,083.30. Okey, ini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap semua dapat faham dengan penerangan saya pada hari ini. Sebarang pertanyaan awak boleh call saya, WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan respon setiap pertanyaan daripada awak semua. Terima kasih. Assalamualaikum.